Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So saya Habibah, co-founder untuk produk Teddy Shine. Petang ni kita akan bersiaran sebagaimana yang telah saya janjikan. Kita nak share tips untuk pembersihan pakaian yang betul dengan menggunakan Teddy Shine. So petang-petang ni santai-santai je saya buat perkongsian sambil yang mana yang bekerja tengah drive elok-elok. So sambil-sambil tu boleh dengarkan perkongsian ni. Okay. Dan juga boleh share-sharekan dengan kawan-kawan untuk dapatkan tips panduan pembersihan pakaian yang betul supaya kita boleh menjaga fabrik kita dengan baik. Okay. So petang ni ada yang bekerja dari rumah. Okey, boleh komen supaya saya tahu anda dari mana. Okey. Dan juga saya mengharapkan yang mendengar sambil drive, yang on the way balik kerja tu, memandu dengan selamat dan selamat sampai ke destinasi. Okay, sebelum saya buat perkongsian ni, boleh yang mendengar ni untuk respon nanti. Suara saya jelas ke? Okay, nampak gambar tak? Okay, boleh tengok nampak tak saya dengan jelas? Sekarang dengar suara sahaja, gambar tak ada kan? So hari ni kita dah masuk 2 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita buat perkongsian tentang tips pembersihan pakaian dengan menggunakan Teddy Shine. So, ada yang kat sini yang belum pernah dengar tentang Teddy Shine. Hari ni kita akan buat perkongsian dan juga kita bagi introduction sikit, perkenalan tentang Teddy Shine ni. Okay. So, suasana ataupun cuaca di tempat tuan-tuan dan puan-puan semua macam mana? Hujan ke, mendung ke? Di Selangor katanya terputus hubungan, terputus bekalan air gangguan bekalan air. So harap-harapnya dapat diselesaikan dengan cepat lah. Memandangkan semua tengah PKPB di Selangor, KL, dan kita mendoakan agar kawan-kawan kita di sana berada dalam keadaan selamat, dan keadaan dilindungi Allah SWT dari sebarang jangkitan COVID ni lah. Okey. Setiap hari pun ada orang membuat basuhan pakaian, cuci pakaian, basuh kain kan. Basuh pakaian sama ada guna tangan ataupun guna mesin basuh ataupun hantar ke kedai dobi kan. Tapi yang pentingnya tak kisahlah kita basuh gunakan tangan ataupun kita menggunakan mesin. Yang kita kena tekankan ataupun yang kita kena tahu adalah cara ataupun pembersihan pakaian yang betul, teknik pembersihan pakaian yang betul yang telah kita buat. Okey, petang ni saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tips pembersihan pakaian yang betul ni, supaya fabrik kita lebih tahan lama ataupun pakaian kita lebih tahan lama, warna dia kekal cantik, dan juga nak betulkanlah cara kita basuh kain, basuh baju selama ni betul ke tak, macam tu kan. Okey. Tips dia mudah saja dan mungkin semua dah tahu tips ni, cuma kita nak highlightkan ataupun kita nak berikan penekanan bahawa bila kita membasuh pakaian,
dengan cara yang betul, dia akan memanjangkan memanjangkan hayat pakaian kita tu. Okey. Okey, yang pertama, kalau yang tengah duduk-duduk santai-santai tu, boleh buat catatan. Okey, ataupun yang ni, tips ni adalah bagus juga untuk kita beri pendedahan kepada anak-anak kecil kita. Anak-anak kecil maksudnya bila anak-anak yang dah berusia, dah bersekolah umur darjah 1 tu, umur 7 tahun dan ke atas tu, kita dah boleh ajar untuk kemahiran diri. Kan? Okey, yang pertama, ini perkara paling basic. Perkara paling basic dalam kita nak bersihkan pakaian, iaitu kita asingkan pakaian kita mengikut jenis fabrik. Okey. Hai, siapa tu? Jemput masuk. Okey. So, asingkan pakaian kita ikut jenis fabrik yang betul. Yang pertama tadi, asingkan pakaian ikut jenis fabrik yang betul. Okey, yang pertama kita kena tengok, biasanya okey, pakaian akan ada label. Biasanya lah label-label pakaian tu, ataupun kita rasa pakaian tu pun kita dah tahu dia jenis apa. Jenis sutera ke, jenis cotton ke, jenis kulit ke, ataupun memang untuk basuhan tangan. So kat situ biasanya dekat pakaian dia akan ada label. So step pertama kita asingkan. So yang ni penting kita bagi tahu ke anak-anak. Dia tanggal baju kita dah sediakan, biasanya laundry basket kan. Okay, kita sediakan untuk dia asingkan pakaian dia siap-siap. Okay, macam dia pakai baju harian dia, pakaian sukan dia, contoh kalau anak ni jenis aktif sukan, so dia kena masukkan dalam satu basket yang berasingan dengan pakaian yang biasa digunakan. Okay, itu penting ikut jenis fabrik ni. Kenapa kita kena asingkan ikut fabrik ni? Sebab setiap fabrik cara handling ataupun cara pembasuhan dia mungkin berbeza. Sukatan penggunaan bahan pencuci pun berbeza. Jadi sebab tu kita kena pastikan, kena pasti jenis fabrik ataupun jenis kain pakaian yang kita gunakan tadi. Okey, itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua, basuh berasingan. Basuh berasingan pakaian yang berwarna dengan yang berwarna cerah ataupun warna putih. Okey, ini penting sebab apa? Satu, supaya katalah pakaian berwarna tu sejenis warna yang mudah luntur, ataupun dia jenis fabrik yang lembut. So kalau dia bercampur antara warna yang cerah, kita tak nak warna cerah ataupun yang color putih ni akan terjejas. Okey, akan terjejas dengan yang pakaian berwarna tadilah. That's why kita kena asingkan. Okey, yang ni asingkan juga, yang terbaiknya kalau kita asingkan mengikut jenis pakaian. Jenis pakaian maksudnya macam ni. Kalau jenis pakaian kita tu memang sangat kotor, yang tu kita asingkan. Sebab mungkin perlu untuk rendaman dulu, okey, ataupun perlu gunakan bahan pencuci yang lebih kuat. Setiap fabrik tu dia ada jenis yang bersesuaian macam tu. So bila kita asingkan, lebih mudah untuk proses kita mencuci. Okey. So jadi contoh, biasanya undergarment ataupun pakaian dalam, dia tak perlu basuhan yang tersangat kuat ataupun basuhan yang berat kan. Jadinya yang tu kita asingkan. That's why lah, kalau terbaiknya kalau kita ada at least 3 lah bakul untuk mengasingkan pakaian kita. Jadi yang satu untuk undergarment ataupun pakaian dalaman, okey, dan pakaian putih ataupun pakaian cerah, dan yang ketiga tu adalah untuk pakaian harian yang biasa. Okey. Okey. Okey, kemudian
bila yang ketiga, bila kita basuh guna mesin basuh kan, dia ada jenis-jenis basuhan, dia ada ataupun dia jenis program. Program untuk membasuh pakaian. Jadi kat situ kita pilih. Sebenarnya pada mesin tersebut ataupun program yang telah ditetapkan tu, dia ada fungsi dia. Okey, dia ada fungsi. Kejap Sekejap Alright. Okey, dia ada fungsi dia. Sama ada kita kena basuhan yang lembut. Biasanya kita akan tengok pada jenis mesin basuh lah. Macam contoh mesin basuh di rumah saya. Satu dia dah ada penetapan untuk berapa kilo punya kapasiti. Okey. Kemudian dia punya program. Ada delicate, ada super clean, ada quick. Okey. Kemudian ada normal basuhan, maksudnya basuhan yang biasa. Jadi kita kena tahu dululah fungsi mesin basuh kita sebelum kita membuat cucian pakaian. Okey, itu yang tips yang ketiga. Supaya bila kita membasuh tu kita pilih program yang betul. Program yang bersesuaian dengan jenis fabric yang kita basuh. Okay, yang keempat adalah gunakan bahan pencuci yang ataupun mengikut amount bahan pencuci yang bersesuaian. Okey. So yang bahan pencuci ni terganggu sikit. Okey, kita sambung balik yang keempat. Gunakan amount bahan pencuci seperti yang disarankan. Okey, so tak kisahlah kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi menggunakan Teddy Shine tapi menggunakan pencuci ataupun deterjen yang biasa berada di pasaran. Kebiasaannya dah ada instruction ataupun dah ada arahan penggunaan, cara penggunaan ataupun sukatan yang betul. Okey, kenapa penting mengikut sukatan ataupun amount yang betul yang disarankan? Sebab setiap fabric tadi macam saya cakapkan awal tadilah, dia mengikut kepada jenis fabric dan kesesuaian. Contoh kalau macam kita basuh sutera kan lembut, dan dia tak perlu menggunakan bahan pencuci yang terlalu kuat. Jadi mungkin penggunaan dia hanya sedikit. And then mungkin kena guna basuhan tangan sahaja. So di situlah kita kena perhatikan dan lihat amount bahan pencuci yang bersesuaian tadi. Okey, kalau dengan Teddy Shine tak ada masalah sebabnya memang satu cube tu telah kita formulakan dan kita telah membuat kajian untuk penggunaan 8 hingga ke 10 kilo. Ada yang tanya kalau 8 ke 10 kilo tu berapa helai? Dia depends kepada ketebalan fabric, jenis fabric. Kalau fabric yang jenis nipis, jenis lembut, dia mungkin akan jadi banyak lah dia punya helaian tu. Kalau yang macam kita basuh cadar, basuh langsir, jenis fabric yang tebal, mungkin satu atau dua penggunaan, satu atau dua helai cadar tadi ataupun langsir tadi, dia dah capai capping 8 hingga 10 kilogram. Itu depends depends kepada ketebalan dan juga jenis fabric. Okey, jadinya amount tadi akan bertindak balas kepada fabric yang kita basuh tadi, jenis dia dan tahap kekotoran pada pakaian ataupun pada fabric yang kita gunakan tadilah. Okey, so amount tu sangat penting sebab dia akan bertindak mengikut kepada sukatan tadi. Sukatan tadi akan memberi kesan pembersihan mengikut kepada jumlah yang kita gunakan.
That's why lah kalau yang jenis kena sukat-sukat tu, memang kita kena tengok satu scoop ataupun half cup. Tengok kepada dia punya instruction, dia punya arahan. Tapi kalau dengan Teddy Shine, tak perlu sukat-sukat dah. Ambil je seketul tu memang untuk penggunaan 8 hingga ke 10 kilo. Dan ada yang tanya, kalau dia basuh sikit macam mana? Tak ada masalah, boleh guna. Dia akan jadi lebih bersih, dia akan jadi lebih wangi. Itu sajalah kalau dia basuh sikit. Tapi kalau penggunaan yang maksimum yang kita sarankan dan telah kita formulakan, seketul tu boleh basuh sehingga 8 hingga ke 10 kilo. Okey, kemudian yang kelima, ini tips yang kelima dalam untuk memastikan pembersihan pakaian yang betul adalah dengan memastikan kita mengguna bahan pencuci yang selamat. Okey, macam mana kita nak tahu bahan pencuci yang selamat ni tadi? Okey, dengan menggunakan kita lihat pada kotak ataupun pada botol, dia pH, berkadar pH berapa. Kadang-kadang dia orang tak letak lah kan. Tapi macam Teddy Shine ni, insya-Allah selamat sebab kita dah buat ujian makmal. So kita punya sabun ni telah diuji dan mempunyai pH natural. pH natural ni maknanya 7 ke 7.2, lebih kurang macam tu bacaan dia. Jadi dia selamat lah. Selamat untuk kulit, selamat untuk pakaian. Okay, so that's why untuk memastikan pakaian kita dibasuh dengan selamat dan cara yang betul, pastikan kita menggunakan bahan pencuci yang bersesuaian dan juga selamat untuk pakaian kita tadilah. Okay, so kepada yang join atau dengar live ni, terima kasih. Pastikan anda menggunakan ataupun mengikut tips pembersihan pakaian yang betul dan lebih mudah, lebih jimat. Anda gunakan Teddy Shine. Okey, sehingga kita jumpa lagi di lain live. Assalamualaikum dan selamat petang.